Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda terkini berhubung dengan penjualan tiket Vaccinated Travel Lane ataupun VTL antara Malaysia dan Singapura yang dibuka semula. Dalam satu kenyataan terkini oleh Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin memaklumkan bahawa inisiatif VTL ini bagi laluan darat dan juga udara dibuka semula berkuat kuasa serta-merta hari ini 21 Januari 2022. Namun kota tiket yang dijual bermula hari ini akan dikurangkan daripada kota sedia ada, iaitu pengurangan 50% daripada kapasiti bas dan juga penerbangan. Dan bagi mereka yang nak beli tiket bagi tarikh perjalanan selepas 20 Januari sebelum pengumuman dibuat, mereka dibenar untuk teruskan perjalanan gunakan inisiatif ini mengikut kota yang ditetapkan. Cuma mereka yang nak menggunakan inisiatif VTL ini untuk melaksanakan satu ujian RTK AG pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan dan ujian RTK pada hari ketiga dan kelima selepas ketibaan. Laporan penuh akan kami bawakan dalam Buletin Awani di jam berikutnya dan juga di astroawani.com. Baik, dalam masa yang sama di Awani Pagi jam ini anda bersama saya dan Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kita sebenarnya nak berbincangkan satu perkara yang sangat menarik juga. Ini berkenaan dengan 2 tahun lagi Islamic Relief bakal memasuki angka 4 dekad terlibat dalam dunia kemanusiaan dalam usaha mewujudkan dunia prihatin. Dan sepanjang 38 tahun ia ditubuhkan, lebih 133 juta penduduk di seluruh dunia merentasi benua telah berjaya disantuni menerusi pelbagai sektor antaranya kecemasan, air, sanitasi dan kebersihan, pendidikan, kehidupan mampan, perlindungan, perubatan, penajaan anak yatim dan banyak lagi. Dan sejarah penubuhan yang menarik bermula dengan pergerakan pengasasnya iaitu Dr. Hani Albana bersama sekumpulan pelajar University of Birmingham di UK. Mereka ini berusaha mengumpulkan dana dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid untuk membantu krisis kebuluran di Afrika. Dan sebagai organisasi bantuan dan pembangunan kemanusiaan antarabangsa, Islamic Relief kini beroperasi di lebih 40 buah negara, termasuk negara-negara konflik seperti Syria, Yaman, Somalia, Palestin dan Afghanistan. Tapi bagaimana survival Islamic Relief ini untuk tahun memasuki 4 dekad ini nanti? Dan untuk membicarakan mengenai perkara ini bersedia di talian melalui Google Meet untuk berkongsi Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia Zairul Syafuddin Zainal Abidin ataupun kita panggil Zairul saja, dan juga kita ada ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia Dr. Su Win Chee. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada kedua-dua. Saya mulakan dengan Tuan Zairul dululah. Tuan Zairul, kalau kita lihat IRM ni sebagai organisasi bantuan antarabangsa beroperasi di lebih 40 buah negara. Mungkin ada yang anggap bahawa peruntukan dana ni pastinya bukan sesuatu isu besar untuk dikumpulkan. Tapi bagi Islamic Relief Malaysia sendiri yang turut jalankan kerja-kerja pengumpulan dana dan juga pelaksanaan projek bantuan, apakah realiti sebenarnya tentang cabaran nak kumpul dana masa kini ditambah dengan isu negatif, pandangan skeptikal segelintir terhadap NGO yang ada yang kata pasal seleweng dan sebagainya. Tapi apa pandangan Tuan Zairul dalam hal ini? Baik, terima kasih di atas soalan ataupun perbincangan kita pada pagi ini. Pertama sekali saya mengambil kesempatan pada pagi Jumaat yang mulia ini, malamlah untuk Dr. Su, dia dekat Spain kan, untuk mengucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ataupun sedang ataupun akan bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kemanusiaan ini for the last 38 years Tak kisahlah apa sekalipun yang mereka buat. Baik. Dalam masa yang sama, terima kasih di atas soalan ini. Ini adalah soalan yang real, soalan yang mencabar. Ingin saya sebutkan di sini, the survival of Islamic Relief insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ialah because of the well thought process dengan izin yang telah kita lalui walaupun kita disebut sebagai NGO antarabangsa, tapi cara kita menguruskan dengan pemikiran, dengan mindset, dengan strategi, dengan policy yang ada, dengan SOP yang ada itu, it's a well thought process. Dia satu proses yang sangat dalam kerana saudara-saudari boleh lihat wawasan kita ni apa. Wawasan kita ni ialah untuk mewujudkan dunia yang prihatin. Wawasan kita ni adalah untuk memastikan tanggungjawab sosial itu dipermudahkan. Wawasan kita ialah untuk memastikan bahawa
orang yang dibantu itu sebagaimana yang saudara-saudari sebut tadi, diupayakan, bukan sekadar memberi pack makanan, tetapi diupayakan supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka. Dan akhirnya, satu perkara yang saya nak sebut dalam wawasan ataupun vision Islamic Relief ini ialah people respond as one to the suffering of others. Kita bersatu di dalam membantu mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa, agama maupun warna kulit dan sebagainya. Baik. Sejarah ini, wawasan ini adalah satu yang sangat besar. Sebenarnya puncak kejayaan kita ialah apabila Islamic Relief ini tidak diperlukan lagi. Beza kalau you dalam bisnes, okey? Lagi besar lagi bagus. Tapi bagi kami sebenarnya selagi wawasan ini tidak dicapai, okey, maka dengan itu perjuangan kemanusiaan Islamic Relief sebenarnya masih lagi jauh daripada apa yang ingin kita capai. Yang kedua saya nak sebut, wawasan ini disokong kuat oleh 3 misi yang utama. Yang pertamanya saya nak sebut ialah bagaimana kita boleh mengurangkan impak orang ataupun mereka yang sedang diuji dengan bencana kemanusiaan. Sama ada kita tengok di Malaysia, banjir baru-baru ni kan. Kemudian ada negara yang kena banjir ataupun natural disaster dan juga konflik, peperangan ya. Okey, kemudian misi yang keduanya ialah bagaimana kita boleh memastikan dari segi kehidupan seterusnya dapat, maknanya mereka teruskan, macam mana kita boleh memberikan kesiapsiagaan tapi dalam masa yang sama memastikan bahawa pembangunan bersepadu dan pemulihan alam sekitar, ya. Environmental conservation itu dapat dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada kehidupan yang mampan, sustainability. Dan of course yang ketiga, mungkin orang tanya, apalah sibuk sangat keluar dalam media dan sebagainya. Saya nak sebut, kita hanya menjadi juru bicara bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Islamic Relief, tapi kita menyampaikan suara mereka yang terpinggir, orang miskin, orang susah, mereka yang tidak ada saluran, mereka yang tidak ada internet, untuk menyampaikan hasrat dan pandangan mereka supaya semua orang boleh faham apa yang diperlukan. Balik kepada soalan tadi, dalam 38 tahun, penjanaan dana ataupun fundraising adalah satu yang dulu-dulu bolehlah kita pergi masjid ke masjid kalau di UK, kita bagi ceramah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan apabila ramai yang memerlukan, bayangkan setiap tahun kita memerlukan sehingga lebih kurang 1 bilion ringgit. Kepada sebuah NGO dia sangat besar, tetapi bagi sebuah negara mungkin dia kecil lah ya. Tetapi bayangkan orang-orang yang susah ini dia semakin ramai. Malahan kalau dalam keadaan sekarang pun kita melihat di negara kita sendiri baru-baru ni dalam keadaan banjir, tempat-tempat yang tak pernah kena banjir, yang rumah tak pernah naik air dan sebagainya, mereka memerlukan pertolongan. Itu bermakna sokongan dalam pelbagai bentuk, termasuk dana itu sangat-sangat diperlukan dan sangat penting. Persoalan sekarang ni ialah malangnya dalam keadaan kemurahan hati rakyat Malaysia dan yang di luar sana, ya, ada lot of people yang sangat baik hati, ingin menderma, ramai juga yang mengambil kesempatan terhadap itu. Malahan saya nak sebut logo kami ataupun branding kami yang sudah pun establish, alhamdulillah, digunakan oleh pelbagai pihak di dalam negara sendiri untuk mengutip dana lah dan macam-macam. Dan of course apa kita boleh buat ialah kita buat laporan polis dan sebagainya lah. Tapi saya nak sebut juga kenapa dana ini masih lagi datang. Nombor satu, orang kata, wah ini Islamic Relief tak ada hal ni sebab orang dah percaya dengan you dapat duit banyak dan sebagainya. Itu bukan persoalannya. Persoalannya ialah the money is never enough. Kerana saudara-saudari bayangkan dalam masa 38 tahun ini perjalanan kita, hanya lebih kurang 133 juta yang dapat kita bantu. Dan pada hari ini, semasa kita sedang berbicara, lebih daripada 800 juta orang tidur dalam keadaan kelaparan. Dan ini statistik sebelum COVID tau. Statistik sebelum COVID. Jadi bila berlakunya pandemik COVID ini dan kemudian dengan climate change, dengan perubahan iklim yang di luar jangkauan kita, sebenarnya saya yakin statistik itu jauh lebih tinggi. Bermakna apa yang kita lakukan untuk memastikan orang memberikan kepercayaan ialah satunya kita punya proses. Yang keduanya ialah kita punya pengurusan risiko. Yang ketiganya ialah dari segi transparansi ataupun keterbukaan. Ya, saudara-saudari maknanya boleh tengok laporan kita, boleh tengok kita punya proses keuangan yang diaudit dan benda-benda yang suatu dengannya. Itu saya ringkas. Ya, ini pastinya suatu yang sangat penting
untuk kita mengetahui latar belakang sebuah NGO, tapi Islamic Relief Malaysia sebagai sebuah NGO yang sudah lama bertapak, pastinya transparansi dan kepercayaan terhadap jenama IRM itu sendiri sudah cukup kuat, dan ditambah lagi dengan wujudnya ikon-ikon seperti Dr. Suwinci ini. Ya, kita nak beralih kepada Dr. Suwinci. Bagaimana ya, sebenarnya kita pun tahu selalu membaca mengenaan dengan Dr. Su yang berada di Sepanyol tu, baru saja melengkapkan PhD yang kedua di University Polytechnic of Valencia in Spain tu. Tapi sebagai seorang yang busy untuk belajar juga, dalam masa yang sama digelar Beauty Queen, Dr. Suwinci pastinya banyak terlibat dengan pelbagai aktiviti kebajikan di lapangan. Jadi apa yang sebenarnya membuatkan Dr. Su ni terbuka hati untuk turut serta menjalankan kerja-kerja kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia ni? Bagaimana sebenarnya penglibatan awal bersama dengan Islamic Relief? Ya, sebenarnya daripada awal sampai sekarang, bila mereka approach saya rasa bangga sebab bagi saya memang suka join all this kemanusiaan sebab dulu daripada sekolah menengah dan Beauty Queen saya dah join banyak NGO. So Islamic Relief bila dia approach saya tanya mereka, are you sure? Sebab dia akan wujudkan banyak kontroversi. Saya masih lagi ingatkan. Berita bila saya jadi salah seorang ikon Islamic Relief, dia jadi tular. Dia cakap, kenapa orang bukan Islam jadi ikon? Saya cakap, saya salah seorang saja. Dan bagi saya juga, kita macam maklumat dan misi Islamic Relief Malaysia tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Dan bagi saya juga, sebenarnya saya puasa juga. Saya banyak kawan Melayu, saya banyak kawan Islam juga. So, saya seorang ikon yang pertama bukan Islam. Saya berharap lebih banyak artis yang bukan Islam akan jadi ikon juga sebab bagi kita we are doing all this thing for humanity. Jadi jikalau kita tak turun padang, saya masih lagi ingat dulu pun saya daripada sekolah Cina, I insist to go Malay school. Sebab bagi kita terutamanya kat Malaysia, kita kena tahu tanpa kira kaum, bangsa dan agama, terutamanya COVID sekarang, kita kena teruskan lebih banyak usaha dalam kemanusiaan. Sebab sekarang huru-hara. Saya kat Sepanyol juga nampak keadaan yang agak genting. Tapi generasi kita, jikalau kita tak turun padang untuk tukar pandangan orang lain, apatah lagi, generasi yang akan datang. So bagi kita seorang yang ada disability dan apa-apa saja, kita nak hulurkan bantuan secara usaha. Dan bagi saya, I can't wait to go on set, to go for missionary. Sebab 2 tahun ini, kita dah try banyak usaha-usaha online untuk mengumpul dana. Sebab sekarang kita have to be hybrid. So kita nak tunggu lepas COVID, saya amat berharap saya dapat turun padang dan we have to go to do missionary, charity semua. Sebab benda-benda ini kita kena lakukan lah as a human being, So Mungkin it's a long-term effect. Yeah. Ya, betul tu. Sebab kalau kita bercakap mengenai orang Islam ni bukan sahaja berada di Malaysia, seluruh dunia mempunyai orang Islam dan juga seluruh dunia juga mempunyai masalah-masalah kebajikan mereka sendiri. Tapi Tuan Zairul sendiri mungkin boleh komen sedikit mewakili Islamic Relief Malaysia, mengapa IRM ini memulakan pengambilan ikon dalam memilih artis bukan Islam sebagai salah seorang ikon Islamic Relief. Ya, terima kasih. Sebenarnya apabila kita mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, maka aku mengutuskan kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bila berlaku bencana, kita tengoklah banjir baru-baru ni, dia ada mengira ke bangsa ke agama ke kepentingan politik ke apa ke, tak ada kan? Semua orang kena, betul? Jadi apatah lagi kami yang sebenarnya menjadi signatory ataupun penandatangan kepada United Nations Economic and Social Council sebagai international humanitarian NGO, kita adalah mandat kita adalah untuk membantu semua. Sebab itu saya tekankan dari awal, wawasan kita adalah everybody unite, kita bersatu untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi dalam konteks Malaysia pula, biasalah, itu adalah biasa sebab mungkin budaya kita dan siapa kita bergaul dan sebagainya. Bila sebut Suci Foundation, oh ini untuk orang Cina saja ke? Ataupun bila sebut World Vision, ini untuk orang Kristian saja ke?
ataupun bila sebut sekarang Islamic Relief untuk orang Melayu Islam saja ke? Jadi salah satu cara is seeing is believing. Dan apatah lagi sukarelawan kita contohnya yang berlainan bangsa pun antara tanggungjawab kita ialah untuk memastikan mereka yakin dengan apa yang kita buat. Okey. Jadi untuk Dr. Su pun macam tu. Adakah Dr. Su yakin dan respect dan melihat sendiri macam mana cara kita buat kerja? Itu antara prasyarat yang kita letaklah. Jadi bila ada tokoh-tokoh ataupun ikon yang sebegini, dia akan memberikan satu, kata orang tu, inilah kita kata sebahagian daripada aspek keluarga Malaysia itu. Inilah kita katakan kita jaga kita itu. Inilah yang kita katakan apabila rakyat bersama rakyat itu kita ni, ini antara maknanya contoh-contoh praktikal yang kita boleh lihat. Malahan saya nak sebut juga dalam kita punya Cheer to School, sebuah sekolah Tamil yang kita bantu di Dengkel. Dia kata, ini kali pertama lah NGO macam Islamic Relief ni masuk. Guru besar pun kata, mula-mula saya tak percaya, saya fikir scam ke apa kan. Tapi bila kita datang buat penilaian kita, kali kedua, kali ketiga bantuan untuk Cheer to School itu masuk, maka itulah dia. Jadi kita mengharapkan dalam keadaan sekarang ni, sebagaimana yang Dr. Su sebut tadi, kemanusiaan ini dia merentasi segala-galanya dan inilah satu dunia kita, inilah satu matahari kita, inilah satu negara kita yang cantik, itulah yang kita share bersama-sama. Ya, pujian perlu kita berikan kepada Islamic Relief Malaysia dalam memecah stigma itu dalam kalangan kita ketika ini. Kita pastinya tahu musibah tu bukannya melanda sesatu kaum itu, tapi kalau musibah tu nak datang, semua orang kena. Pastinya bantuan itu juga perlu kita salurkan, tidak mengira bangsa dan juga agama. Pasti kita nak bercakap lagi banyak bersama dengan Tuan Zairul dan juga Dr. Su Winsi. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai hampir 4 dekad Islamic Relief Malaysia berada di lapangan di lebih 40 buah negara membantu misi kemanusiaan. Cuma saya nak terus pergi kepada Tuan Zairul. Tuan Zairul, kalau kita lihat situasi yang tidak aman ketika ini di seluruh dunia global, bagaimana Tuan Zairul melihat ini akan mempengaruhi gerak kerja dan juga tindak balas respon IRM dalam menyalurkan bantuan kecemasan kepada golongan yang terjejas ini? Ya, sebenarnya sangat terjejas. Yang pertamanya ialah aspek Islamofobia. Kita dikatakan sebagai penyokong teroris dan sebagainya, malahan terus terang saya mengatakan pejabat Islamic Relief rangkaian kita di tebing barat akhirnya terpaksa kita tutup, ya, kerana kita dituduh sebagai membantu pejuang-pejuang yang tertentu. Kita mengambil staf daripada kalangan keluarga yang tertentu, sedangkan apabila forensik audit dilakukan, ini saya cerita yang 3 tahun lepas, ya, mereka gagal untuk maknanya mendapatkan apa-apa bukti sebagaimana tuduhan yang telah dilakukan. Sebab pengambilan staf kita, kaki tangan kita, dia melalui proses HR yang tertentu, dokumentasi semua ada, malahan dari segi pemberian bantuan kita di tebing barat dan juga di banyak negara lain, kita mengikuti prosedur yang sangat ketat. Okey, yang sangat ketat dan maknanya sangat telus dalam hal itu. Satu, Islamofobia. Yang keduanya ialah perkara seperti penyelewengan. Memanglah kita ni kita ni adalah NGO dan bukannya malaikat. We are not perfect. Tetapi apabila kita meletakkan tadbir urus yang tinggi, ramai juga di kalangan kaki tangan yang terpaksa kita berhentikan kerana mereka tidak telus. Mereka maknanya tidak memegang amanah itu seperti yang dijanjikan. Kita kena ingat Islamic Relief, staf kita bukan hanya orang Melayu Islam. Di Malaysia pun kita buka juga peluang itu, tetapi tidak ada yang layak untuk masuk. Tetapi kalau di negara lain, ramai saja staf kita yang bukan Islam yang sebenarnya menjadi staf Islamic Relief. Okey? Itu maknanya satu, bila kita kata kita ni ada equal opportunity employer. Jadi proses dan transparansi itu sangat penting. Yang ketiga saya nak sebut ialah contohnya operasi kita di Yemen dan juga di Syria. Kita sudah lebih 20 tahun di sana. Antara NGO yang masih berada di dalam itu dalam keadaan, saya nak sebut kita ni, staff-staff kita, especially terutama yang di pejabat lapangan ini, mereka berhadapan dengan kematian setiap hari. Bukannya orang yang dibantu tu memanglah itu satu hal,
Tetapi kita sebagai petugas kemanusiaan, kita juga adalah civilian, kita bukannya ada bulletproof vest ke dan sebagainya. Kita berhadapan dengan semua itu. Tetapi oleh kerana wawasan kita, perjuangan kita itu jelas, kita masuk. Bayangkanlah kita ada 3-4 40 footer punya kontena yang ingin membawa tepung untuk masuk ke dalam di pedalaman Syria. Okey, ataupun di Yemen. Satu yang kita sedang hadapi ialah apabila kita ditahan di tengah jalan yang meminta tol. Kalau tidak, pemandu kita akan ditembak dan sebagainya. Yang kedua ialah prosedur yang berubah, yang sangat dinamik dan berubah dari masa ke semasa. Jadi begitu susahnya kami untuk maknanya masuk. Dan kemudian yang ketiga ialah kadang-kadang kita dipaksa untuk hanya membantu golongan yang tertentu, sedangkan dalam kampung yang sama ada juga mereka yang susah. Jadi itu dalam masa yang singkat ini, itu antara maknanya cabaran yang kita hadapi. Last sekali saya nak sebut ialah about foreign exchange ataupun pertukaran wang asing. Penderma di Malaysia mungkin memberikan RM100, RM10 dan sebagainya. Tetapi oleh kerana isu inflasi ataupun pertukaran wang asing dan sebagainya, RM100 itu mungkin akan menguncuk kepada satu nilai yang lebih rendah. Jadi itu antara cabaran yang kita hadapi. Besar cabaran yang dihadapi untuk sangat besar untuk membantu mereka yang memerlukan ini, Gigi. Ya, bukan mudah ya. Tapi dalam masa yang sama, Dr. Suwinsi, kalau kita lihat, kita faham keadaan dunia yang semakin tenat dengan pelbagai isu dan juga konflik kemanusiaan. Apa mungkin pandangan doktor sendiri yang berada di luar negara tentang pendekatan ini, sedekah atau berkongsi rezeki dengan orang luar, sama ada dalam negara kita atau luar negara? Mungkin pandangan doktor sendiri yang berada di luar negara tentang perpaduan juga, kalau doktor boleh kongsikan. Boleh. Tentang perpaduan ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita kenalah seumur hidup. Janganlah kita putuskan usaha ini. Sebab perpaduan ini kerap akan diganggu oleh soal-soal politik ataupun ekonomi ataupun mahupun agama, semua benda. Tapi kita sebagai manusia dan juga sebagai artis ke ataupun sebagai pelajar pun, kenapa sekarang kita turun padang belajar lagi? Sebab kita nak wujudkan humanity secara globalisasi. Jadi banyak benda sebenarnya kat luar negara memang tak aman. Okay? Jikalau kat Malaysia pun banyak isu, sini apatah lagi. Kan exchange rate dia pun tinggi semua. Dia ada setiap negara ada masalah isu mereka tersendiri. Tapi kita secara semua orang hidup dalam dunia ini, perpaduan ini kita kena wujudkan demi untuk menjanakan ekonomi dan semua benda yang stabil. Jadi saya sentiasa cakap benda-benda akan disrupt, terutamanya dalam bidang-bidang yang terutama dalam bidang kita, bidang seni. Tapi bila dia disrupt, pasti ada benda yang baru akan timbul. Jadi kita juga kena terapkan dengan benda-benda yang baru. Dan tadi kita ada berbincang tentang semua ini kita kena turun padang, dan juga semua ini sebenarnya tanpa kira kaum, bangsa, dan kadang-kadang kita kena belajar bahasa mereka agar kita faham. Jadi semua benda ini, kita cakap perpaduan semua ini pun, dalam perpaduan dalam bangsa yang sama pun sekarang pun banyak masalah. Honestly, bagi kita orang Cina pun banyak yang suka gaduh. Tapi apa yang kita tahu bahawa we must have a vision. Dan kita pun cakap kita kerja pasti ada selisih faham, pasti kita, sebab kita manusia kan, tak ada perfect world. Tapi asalkan dia selalu diperbaiki. Dan kena teruskan, dan we have to keep reminding. Semua ancestor kita dah mencipta banyak benda bagi kita. Jadi zaman kita, we have to do more. Jangan kira banyak. Kadang-kadang memang sedekah ini kan, jangan fikir banyaklah. Jikalau ada wang, kita boleh sedekah. Tapi jikalau ada usaha pun boleh sedekah. Saya teringat kata-kata menyatakan bahawa kita tidak akan jatuh miskin jika kita bersedekah ataupun berkongsi rezeki itu. Baik, kita ada masa berbaki kurang seminit. Saya nak pergi kepada Tuan Zairul. Tuan Zairul, untuk 2022 ini, apa antara plan ataupun perancangan IRM, Islamic Relief Malaysia, dan kempen terkini sedang dijalankan? Ya, Islamic Relief never sleep ya. Kita tak pernah tidur. Yang tidur saya saja yang tidur. Tapi Islamic Relief kita di 5 benua 40 buah negara kita berterusan. Di Malaysia, kempen banjir kita masih teruskan pasca banjir.
Lepas tu sekarang ni kita meneruskan aktiviti Cheer to School kita, Mai Sedekah. Lepas tu Ramadan tak lama lagi akan datang. Lepas tu Korban, dan juga yang projek yang terbaru kita sebut sebagai Grab. Grab ni ialah bagaimana kita boleh mengupayakan supaya asnaf boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita believe kepada touch and stay, bukan touch and go. Kalau semasa kecemasan bolehlah bagi makanan, lepas tu kita balik, bersihkan rumah balik. Tetapi apa selepas itu? Itu kita punya cabaran. Itulah the touch and stay. Jadi dengan itu kalau apa-apa, masuklah ke media sosial kita, boleh tengok Islamic Relief Malaysia, boleh telefon 8926343403 ataupun boleh masuk ke dalam laman sesawang kita www.islamic-relief.org.my. Saya ingin menyeru, saya ambil kesempatan ni, saya ingin menyeru kepada rakyat Malaysia, teruslah berhati-wangi sebab cabaran mereka adalah tanggungjawab kita. Kita jaga kita ya. Kita masih dalam pandemik, masih ramai lagi yang memerlukan bantuan di sana dalam bentuk fizikal maupun dalam bentuk psikososial. Okey. Akhir sekali Dr. Suwinci, ini seolah ala Ratu Cantik final. Dalam 5 perkataan ataupun kurang, kata-kata akhir kepada kerja-kerja penonton untuk teruskan tanggungjawab sosial bantu antara satu sama lain tanpa kira siapa anda. Ya, okay, 5 perkataan ya. Unity, okay, dalam I say in English, okay. Unity, togetherness, sympathy, empathy, and dedication. Dan itu yang perlu kita tekan dan sentiasa ingat apabila kita ingat membantu ini. Terima kasih Dr. Suwinci, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, dan juga Tuan Zairul Syafuddin Zainal Abidin ataupun Tuan Zairul, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia IRM, berkongsi hampir 4 dekad IRM berada dalam di lapangan membantu mereka yang memerlukan di seluruh dunia. Sekian saja Awani Pagi, saya Hakim Rahman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.